Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Masyitah binti Zahriman dan saya akan menerangkan tentang definisi ateism. Definisi ateism. Ateism bukan satu agama tetapi merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan ateism bertentangan dengan kepercayaan theism yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Terma ateism berasal daripada bahasa Yunani iaitu atheos yang bermaksud tanpa Tuhan. Antara faktor-faktor ateism ialah perkembangan teknologi dan juga sains. Dengan adanya kuasa teknologi, manusia tidak lagi bergantung kepada kuasa gaib seperti Tuhan untuk menghadapi waktu-waktu genting dalam hidup mereka. Pengetahuan dalam sains juga membolehkan manusia menjawab kebanyakan misteri alam semesta yang dulunya memerlukan Tuhan sebagai medium jawapan. Yang kedua, fahaman sosial progresif. Fahaman sosial progresif menganggap adat dan juga norma dalam masyarakat merupakan satu pemboleh ubah yang akan berubah-ubah mengikut peredaran masa. Lebih-lebih lagi, masyarakat ini menyanjung nilai pembaharuan dan juga mengkaji nilai lama. Dengan menganggap agama satu pemboleh ubah dalam masyarakat, orang yang kuat berpegang kepada agama akan dianggap sebagai konservatif, iaitu satu nilai negatif dalam masyarakat ini. Kemudian, faktor moraliti. Ateis berpercaya bahawa moral tidak perlu wujud daripada rasa takut terhadap neraka ataupun ganjaran daripada syurga. Mereka menganggap bahawa kebolehan manusia untuk berlaku baik atau sebaliknya tidak memerlukan kewujudan Tuhan dan juga syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Adila binti Abu Hassan dan saya akan menerangkan tentang ciri-ciri ateis. Ciri ateis yang pertama adalah golongan ini menolak kewujudan Tuhan secara mutlak atau segala yang bersifat ilahiyah. Mereka percaya bahawa segala yang berlaku terjadi dengan sendiri. Yang kedua, golongan etis ini juga menafikan kewujudan dosa, pahala, syurga dan neraka. Yang ketiga, mereka juga menentang hukum agama sebagai pengatur kehidupan manusia dan mereka bebas dari kawalan agama. Akhir sekali, etis menetapkan hujah bahawa tiada bukti wujudnya Tuhan dan kegagalan sains mengesahkannya sebagai asas kepada penolakan tersebut. Fahaman etis ini meyakini bahawa hidup merupakan satu proses yang mana tiada ruang untuk menerima kewujudan Tuhan dan fahaman ini juga jelas bertentangan dengan akidah Islam yang berteraskan tauhid. Allah juga telah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Dia tiada beranak dan tiada pula diberanakkan dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya." Hal ini jelas menunjukkan bahawa etis ini tidak percaya dengan kewujudan Tuhan dan mereka juga tidak berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menjalani kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira Kamila binti Abdul Rahim dan sekarang kita pergi kepada kesan ateism. Kekeliruan logik adalah permasalahan fikiran yang boleh disembunyikan tanpa pengetahuan orang ramai walaupun ibu bapa kita sendiri. Pengaruh ateism yang disebabkan oleh kekeliruan logik terhadap Islam ibarat pembunuh generasi Melayu Islam dalam senyap. Masyarakat akan berpecah belah kerana terlalu banyak ideologi baharu yang bercanggah etnik serta agama lain. Hal ini menyebabkan banyak kekeliruan dan salah faham yang akan menyebabkan kepada pergaduhan dalam kalangan masyarakat setempat. Apabila berlaku perpecah belahan masyarakat, negara akan mengalami kemunduran dan kemelesotan dalam semua aspek termasuk sosial, ekonomi dan politik. Hal ini kerana negara tidak dapat mencapai perpaduan dan kesatuan antara masyarakat disebabkan oleh wujudnya sifat benci dan tidak puas hati kerana masing-masing mempunyai pendapat dan pegangan yang bercanggah. Di dalam Al-Quran, agama telah melarang umat Islam untuk berpecah belah.
di dalam surah Al-Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Jadi, di dalam ayat Al-Quran ini, Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bersatu dalam jemaah, berpegang pada tali Allah iaitu agama dengan kitabnya Al-Quran dan melarang bercerai-berai serta berpecah belah. Allah memerintahkan agar masyarakat untuk saling bersatu padu antara sesama Muslim maupun bukan Muslim walaupun mempunyai perbezaan kefahaman. Maka sikap yang baik adalah saling toleransi dan menghormati sesama Muslim dan persatuan harus diutamakan. Terdapat 4 cabaran rakyat Malaysia terhadap golongan ateism yang dapat dibincangkan secara ringkas. Pertama sekali adalah tentang kefahaman terhadap agama Islam yang lemah. Islam merupakan agama yang sempurna, ini kerana ia telah diperhalusi daripada pelbagai aspek seperti kehidupan, sosial dan banyak lagi yang menyifatkannya sebagai ad-din. Namun disebabkan kefahaman sesetengah individu yang menyifatkan panduan hidup ini adalah halangan kepada mereka untuk melakukan sesuatu menyebabkan agama Islam adalah sulit bagi mereka. Pemikiran ini amat bertentangan dengan agama Islam yang secara amnya menitik beratkan tentang nyawa, harga diri dan harta. Kesannya akidah individu tersebut menjadi rosak dan boleh menjadi impak yang besar terhadap masyarakat, negara dan agama. Daripada kefahaman yang lemah ini, ia dapat menarik minat mereka dalam menyertai golongan ateis kepada cabaran yang kedua iaitu kebebasan yang ditawarkan. Ini bersesuaian dengan definisi ateis yang menyebabkan kepercayaan tersebut tidak terikat dengan apa-apa peraturan. Sebagai contoh, amalan seks dan bebas dan meminum arak yang sememangnya dilarang dalam Islam adalah dibenarkan dalam kepercayaan ini. Oleh itu, kebebasan yang meluas ini cukup menarik minat mereka yang merasakan agama Islam terikat dengan pelbagai peraturan. Namun, kita harus sedar definisi kebebasan yang hakiki ialah apabila terhindar dari kejahilan dari sudut pandangan Islam. Seterusnya, cabaran yang ketiga ialah mereka menyediakan akses yang mudah bagi menyertai mereka di mana perkembangan teknologi pada masa kini telah menyebabkan penyebaran ini lebih meluas termasuk dalam Malaysia sendiri melalui medium seperti Facebook, Twitter, laman sesawang dan sebagainya. Dengan hanya mengisi borang daripada Facebook dan berjumpa wakil mereka, lalu secara sahnya kita telah menjadi salah satu daripada mereka. Dengan hanya semudah itu. Ini merupakan contoh iklan sosial media yang masih aktif di dalam Malaysia. Akhir sekali adalah serangan ideologi atau dikenali sebagai Ghazwah Al-Fiqh. Petikan agama adalah racun kehidupan dibangunkan oleh tokoh Christopher Hitchens yang mengikuti tokoh ateism daripada Jerman bernama Karl Marx. Ujahan daripada Christopher mengenai petikan ini boleh terpesong kerana ia dibuat berdasarkan untuk menghasut orang ramai tanpa menggunakan kekerasan atas agenda tersendiri bagi memperjuangkan kebebasan seperti kebebasan bersuara, ilmu dan berfikir. Namun ia dapat ditolak dengan mentah oleh Agus Mustafa dalam penulisannya yang mengatakan pemikiran akal manusia mempunyai keterbatasan dan petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 2 agar kita dapat menghindar dari ideologi yang salah yang dibawa oleh golongan ateism ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nurul Fatini binti Hazan akan menerangkan contoh ateism di negara barat maupun di negara kita sendiri, Malaysia. Beberapa bentuk fahaman ateism mula tersebar tatkala tersebarnya wabak COVID-19 ini. Mereka menganggap bahawa Tuhan itu tiada kerana membiarkan penularan wabak ini. Ada dari kalangan mereka yang berhujah bahawa sekiranya Tuhan itu ada, sudah pasti berkuasa untuk menyekat COVID-19 ini. Ada pula yang menafikan kewujudan Tuhan atas alasan tidak boleh diterjemahkan dengan analisa. Menurut Karl Marx, beliau menganggap bahawa manusia tidak boleh dilihat secara abstrak, tetapi perlu dilihat secara konkret, iaitu sebagai makhluk yang bekerja yang melibatkan ekonomi. Biasanya, persoalan ateism akan berbau materialism kerana menganggap ketuhanan itu mesti boleh diukur. Mereka mengukur kewujudan Tuhan itu berdasarkan kemampuannya. Penghujahan mereka hakikatnya terikat dengan kerangka materialism. Sebab itulah kita lihat sejarah Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan ateism di zamannya. Namrus yang berfahaman ateism tidak bermasalah dengan kaumnya
yang menyembah batu. Mereka menganggap material batu sebagai lambang kepada kekuatan. Dalam konteks Malaysia, isu etism mula menjadi perhatian umum apabila media arus perdana melaporkan pertemuan kumpulan etis di Etis Republic Consulate of Kuala Lumpur pada 3 Ogos 2017, di mana gambar-gambar mereka dimuatnai di Facebook rasmi iaitu Etis Republic dengan keterangan mengenai kejayaan penganjuran tersebut. Difahamkan, pertubuhan itu diasaskan oleh Armin Navabi, seorang yang dilahirkan dalam keluarga Muslim liberal. Keahlian pertubuhan ini termasuk daripada kalangan orang Melayu dan juga Islam yang menggelarkan diri mereka sebagai bekas Muslim. Armin Navabi juga baru-baru ini mencetuskan kecaman Muslim seluruh dunia apabila membawa slogan Allah is gay dalam perarakan LGBT di Kanada. Dengan adanya laman Facebook yang diwujudkan khusus buat golongan etis seluruh dunia dan sehingga kini mempunyai pengikut lebih 3 juta di Facebook. Bersambung pula kepada strategi untuk memerangi fahaman atheism. Seperti mana yang kita ketahui, atheism ni adalah satu kefahaman yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Jadi ini adalah merupakan satu fahaman yang tidak elok kerana hidup kita perlu berlandaskan kepada agama. Jadi antara strategi yang dapat kita lakukan seperti mempercayai kewujudan Tuhan, menguasai dan mendalami ilmu agama, terutama dalam kehidupan. Firman Allah dalam surah Yunus ayat 37, dan tidak mungkin Al-Quran dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ayat ini menjelaskan tentang kebenaran yang datang dari Allah. Al-Quran merupakan sebagai petunjuk yang tiada keraguan daripada Tuhan semesta alam, di mana setiap hukum hakam disebut di dalam Al-Quran sebagai bimbingan hidup umat manusia. Dan strategi yang kedua, meletakkan ancaman fahaman atheism dan fahaman sekutunya yang lain di bawah dasar keselamatan negara. Dan yang ketiga, menggesa pihak kerajaan dan pihak berkuasa menyatakan pendirian dan mengambil tindakan yang tegas terhadap fahaman atheism. Hal ini demikian kerana dalam falsafah negara kita, rukun negara, kita perlu menghormati tetapi tidak melupakan Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama dalam rukun negara. Oleh itu, pihak berkuasa perlu memandang serius berkaitan fahaman atheism daripada berleluasa. Yang keempat, menyerang falsafah berlandaskan pada logik akal yang menjadi sandara atheism dengan membuat tentangan hujah berasaskan wahyu. Di sini kita dapat lihat para atheis ini lebih mempercayai semua benda terjadi dalam hidup ini disebabkan sains, konsep alam dan terjadi secara tersendiri, iaitu konsep logik, bukan kerana Tuhan. Akan tetapi kita yang berlandaskan kepada agama dalam hidup, kita boleh menegaskan kefahaman mereka salah kerana dalam hidup ini ada 3 perkara sebelum terjadinya sesuatu, iaitu ilmu, kekuatan dan keinginan. Sebagai hamba Allah, kita perlu mempercayai kekuatan Allah. Kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Jika Allah menghendakinya, maka akan terjadilah segala sesuatu. Semua ni milik Allah dan semua ciptaannya berlaku dengan izinnya. Dan yang terakhir, strategi untuk memerangi fahaman atheism adalah dengan memfokuskan pada usaha dakwah dan juga pendidikan ummah, di mana kita perlu menggiatkan program pencerahan dan juga penyanggahan fahaman atheism, anjurkan taklimat ataupun kursus sebagainya kepada masyarakat. Jadi ini adalah strategi untuk memerangi fahaman atheism daripada berleluasa.
Tuntasnya, ateism masih boleh dibendung dan dihindari dengan adanya kerjasama didikan daripada semua pihak, termasuklah ibu bapa, guru, sekolah serta kerajaan kita sendiri. Firman Allah Ta'ala yang membawa maksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti dan tiadalah yang membinasakan kita melainkan edaran zaman. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu, mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Sekian, terima kasih.